Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid, bersama lagi dengan Cikgu Nor dalam kelas Bahasa Melayu. Hari ini Cikgu hendak berkongsi berkenaan dengan penggunaan tanda baca. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Tanda baca. Apakah itu tanda baca? Tanda baca ialah simbol yang digunakan dalam sesuatu bacaan. Tanda baca diletakkan di tempat-tempat tertentu berdasarkan kesesuaian dalam ayat. Okey, lihat di bawah ini. Ini merupakan tanda baca yang biasa kita jumpa dalam penulisan. Hari ini kita akan melihat 7 tanda baca. Yang pertama, huruf besar. Yang kedua, tanda noktah atau titik. Yang ketiga, tanda koma. Yang keempat, tanda soal atau tanda tanya. Yang kelima, tanda seruan. Yang keenam, tanda sempang. Dan yang ketujuh, tanda pengikat kata atau tanda petik. Baiklah murid-murid, mari kita teliti satu persatu berkenaan dengan tanda baca ini. Yang pertama, huruf besar. Huruf besar juga merupakan tanda baca. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama dalam ayat. Contoh, ayah sedang mencuci kereta di halaman rumah. Huruf A merupakan huruf besar kerana berada di permulaan ayat. Okey, jadi kita kena tulis huruf A ini menggunakan huruf besar. Okey, yang kedua, kita lihat huruf besar juga digunakan bagi huruf pertama kata nama khas. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama, Halim seorang murid yang bijak. Cikgu Aminah, guru kami. Okey, Halim. Halim merupakan nama orang dan nama orang ini merupakan kata nama khas. Jadi, H mesti ditulis menggunakan huruf besar. Okey, Cikgu Aminah. Cikgu Aminah ini merupakan kata nama khas. Jadi, kita kena tulis C huruf besar dan A mesti tulis dengan huruf besar. Seterusnya, kita lihat yang kedua iaitu tanda noktah atau titik. Tanda noktah digunakan untuk mengakhiri ayat. Okey, biasanya tanda noktah ini kita letak di akhir ayat. Okey, setelah kita menulis satu-satu ayat, setelah habis menulis satu-satu ayat, kita kena letak tanda noktah di akhir ayat. Okey, contoh, Hafiz membeli kereta baharu. Jadi, letak tanda noktah di belakangnya. Okey, tanda noktah yang kedua digunakan pada singkatan kata atau ungkapan umum. Okey, contoh YAB. Y.A.B. Okey, ia merujuk kepada yang amat berhormat. Okey. Kemudian ni Dr. Atirah. Okey, Dr. Atirah ini merujuk kepada Dr. Atirah. Okey, jadi kita kena letak titik dekat sini sebab ini merupakan singkatan. Okey, seterusnya tanda noktah atau tanda titik ini kita gunakan pada tarikh. Okey, contoh 29.10.2021. Selain itu, tanda noktah juga kita gunakan untuk menunjukkan angka perpuluhan. Okey, contohnya 1.5. 1.5. Yang ini 23.6 ataupun 23.6. Okey, jadi kita kena letak titik untuk menunjukkan angka perpuluhan. Okey, seterusnya tanda noktah juga digunakan sebelum tanda penutup kata dalam cakap tajuk. Mari kita lihat contoh. Okey, contohnya Adnan berkata, "Sayalah pemain yang menjaringkan gol itu."
Nampak tak dekat situ ada tanda noktah. Menandakan cakap ajuk ini telah habis. Habis sampai situ je. Okey, kemudian barulah ditulis tanda penutup kata. Tanda petik tu kan. Tanda penutup kata. Okey, seterusnya yang ketiga, tanda koma. Okey, tanda koma menandakan tempat berhenti sebentar ketika membaca ayat atau perenggan. Kita berhenti sekejap, berhenti sebentar. Okey, jadi yang pertama, tanda koma ini digunakan untuk memisahkan lebih daripada dua unsur dalam ayat. Mari kita lihat contoh. Okey, ibu membeli tepung, gula, beras dan serbuk lada di kedai. Dua unsur. Okey, ada banyak unsur dekat sini, lebih daripada dua. Tepung, gula, beras dan serbuk lada. Okey, jadi kita kena tulis koma. Tepung, koma, gula, koma, beras dan ini kata hubung, serbuk lada. Okey, tanda koma juga diletakkan di belakang kata seru. Ingat lagi? Ingat lagi tak ayat seruan? Okey, mari kita lihat. Okey, contohnya, wah, besarnya rumah ini. Kata seru. Ini kata seru, wah. Mesti ada tanda koma di belakang kata seru. Okey, sama juga yang contoh yang kedua ni, amboi. Mesti ada koma. Cantiknya kasut ibu. Mesti ada koma selepas kita menulis kata seru. Seterusnya, penggunaan tanda koma ialah untuk memisahkan ayat-ayat kecil daripada ayat utama ataupun ayat induk. Okey, contoh. Okey, pada suatu hari, abang terjumpa cincin emas di tepi jalan. Okey, kita letakkan tanda koma di akhir pada suatu hari tu. Di belakang hari tu kita letak tanda koma. Maksudnya kita berhenti sekejap dekat situ. Pada suatu hari, abang terjumpa cincin emas di tepi jalan. Seterusnya, penggunaan tanda koma yang keempat. Tanda koma diletakkan di belakang kata ungkapan awal. Mari kita lihat contoh. Okey. Dekat sini ada dua ayat. Okey, ayat ini saling berkaitan sebenarnya. Kakak telah ditimpa kemalangan. Nampak ada tanda noktah di situ. Okey, maksudnya telah tamat ayat yang pertama ni. Dah tamat, so kita letak noktah. Jadi, letak koma. Esok ayah akan ke Kuala Lumpur. Okey, ini merupakan ungkapan awal. Jadi, berhenti sekejap. Jadi, esok ayah akan ke Kuala Lumpur. Letak tanda koma dekat sini. Penggunaan tanda koma yang kelima digunakan dalam ayat sebelum tanda penutup kata. Okey, dalam cakap ajuk. Biasa cakap ajuk kita akan menggunakan pengikat kata. Pengikat kata iaitu di hadapan dan di belakang ayat. Jadi sebelum kita nak tulis penutup kata yang belakang tu, kita letak koma dahulu. Okey, mari kita lihat contoh. Okey. Tolong angkat kain itu, kata ibu. Nampak tak? Dia letak koma dekat sini sebelum diletakkan penutup kata. Okey, kita lihat tanda baca yang keempat iaitu tanda soal atau tanda tanya. Rasanya murid-murid dah tahu kan? Okey, tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. Okey, contoh. Tak kisahlah ayat itu ayat tanya dengan kata tanya ataupun ayat tanya tanpa kata tanya. Bila ayat itu merupakan ayat tanya, kita kena letak tanda soal ataupun tanda tanya di akhir ayat. Okey, contoh yang cikgu berikan di sini. Siapakah nama ayah awak? Letak
tanda tanya di sini. Adakah pemuda itu abang awak? Letak tanda tanya. Awak sakit perut? Letak tanda tanya dekat situ. Sebab kita bertanya, kita menggunakan ayat tanya. Kemudian, penggunaan tanda soal atau tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Okey. Ini dalam cakap ajuk lah. Okey, contoh, berapakah harga kuih ini? Tanya ayah. Jadi sebelum kita menulis penutup kata ni, kita letak dulu tanda soal sebab ayat ini merupakan ayat tanya. Nampak tu ada kata tanya di hadapan. Okey, tanda tanya yang kelima iaitu tanda seru. Ini simbol tanda seru. Okey, tanda seru digunakan di belakang ayat seruan. Ayat seruan mesti ada kata seru. Mesti ada kata seru. Kemudian ada koma, kemudian ada ayat dan di belakangnya mesti ada tanda seruan. Okey. Aduh, sakitnya kaki saya. Amboi, cantik sungguh kakak awak. Okey. Di belakang ayat ini mesti ada tanda seru. Okey, seterusnya tanda baca yang keenam iaitu tanda sempang. Okey, tanda sempang digunakan pada kata ganda. Okey, contoh yang cikgu bagi ini kata ganda penuh, murid-murid, rama-rama, bunga-bunga, daun-daun. Okey, kata dasar yang digandakan menjadi kata ganda penuh mesti ada tanda sempang di tengah-tengahnya. Okey. Yang kedua, tanda sempang juga digunakan untuk merangkaikan ke dengan angka. Merangkaikan ke dengan angka. Jadi dekat belakang ke tu kita letak tanda sempang. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, contoh dekat sini kali yang kedua. Ini angka 2. Okey, sebelum kita tulis angka 2 tu kita letak sempang dulu di belakang ke. Okey, contoh yang kedua kali ke 11. Okey, yang ketiga, tanda sempang juga digunakan bersama dengan angka yang ditulis bersama dengan an. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, tahun 1970-an. Tahun 1990-an. Nampak dekat situ? Sebelum an tu, letak dulu tanda sempang. Okey, sebelum an, letak tanda sempang. Okey, dekat depan ada angka tahun. Okey, angka untuk menunjukkan tahun. Okey. Kemudian, tanda baca yang ketujuh iaitu pengikat kata ataupun tanda petik. Okey, jadi simbol dia adalah seperti ini. Okey, tanda pengikat kata ataupun tanda petik ini digunakan untuk menulis cakap ajuk. Menulis ayat cakap ajuk. Okey, kita lihat contoh. Okey, saya hendak pergi ke padang bola, kata abang kepada ibu. Ini merupakan cakap ajuk. Jadi kita kena letak tanda petik dekat depan dan dekat belakang. Kita lihat contoh yang kedua dekat sini. Adnan berkata, sayalah pemain yang menjadikan gol itu. Bila dah habis dah ayat ni, sebelum meletak penutup kata ni, kita letak titik dulu. Kita letak noktah. Okey, jadi ini merupakan cakap ajuk. Jadi kita kena letak pengikat kata ataupun tanda petik. Okey, baiklah murid-murid, kita telah selesai belajar tentang 7 tanda baca yang perlu murid-murid kuasai. Cikgu berharap murid-murid dapat menggunakan tanda baca dengan betul dalam penulisan ayat.
Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi. Bye.